adalah madu lebah. Tetapi pokok tualang yang mendapat namanya madu tualang. Pokok tualang adalah sejenis pokok yang hidup jauh di dalam hutan. Pokok eksotik ini jika tidak dijaga, ianya akan pupus. Jika anda tidak pernah melihat pokok tualang, ikutilah Magica Flora sampai ke penghujung rancangan. Episod kali ini akan mengintai hubungan di antara lebah dengan pokok tualang. Minggu ini saya akan membawa anda ke negeri jelapang padi, iaitu negeri Kedah. Biarpun nun jauh di utara, tetapi keindahan pemandangan sepanjang perjalanan membuatkan perjalanan ini begitu menyeronokkan. Apa istimewanya pokok ini? Tumbuhnya jauh di hutan belantara. Pokoknya berbatang besar dan tinggi. Usianya mencecah ratusan tahun. Bagi manusia, tentulah tidak terjangkau pada pemikiran akan kepentingan pokok ini. Akan tetapi bagi serangga lebah, pokok ini adalah dahan tempat lebah bergantung hidup. Pokok ini jenis eksotik yang akan pupus akibat pembalakan. Pernahkah anda melihat pokok tualang? Kalau tidak pernah, mari kembara bersama Magica Flora. Tualang atau Coompacia exela tumbuh di hutan-hutan tropika. Tumbuh dengan selesa di negara-negara beriklim panas dengan taburan hujan sepanjang tahun. Ianya banyak terdapat di Filipina, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Bentuk pokok tualang jika dipandang dari atas, ianya rindang seperti kanopi. Daun-daunnya lebat pada hujung-hujung ranting. Ada pokok tualang setinggi lebih 100 meter. Lilitan batangnya menjangkau sehingga 7 pemeluk orang dewasa. Pada perdu pokok tualang, ada akar banir. Pentingnya akar banir ini adalah untuk menyokong berat kerana batangnya yang besar. Pokok tualang tumbuh di hutan yang tanahnya rendah. Pokok tualang kelihatan tersegam di antara spesies pokok hutan yang lain. Lebah memilih pokok tualang untuk membuat sarang. Ada beberapa ciri keselamatan yang ada pada pokok tualang yang menjadi pilihan lebah. Batangnya yang besar dan licin difikirkan menghalang musuh yang mahu mengambil madunya. Pokok tualang ni adalah pokok yang paling tinggi sekali di hutan hujan kita lah, di kawasan Khatulistiwa. Dan pokok tualang ni kalau nama saintifik dia adalah Coompacia excelsa, kalau dipahamkan lah. Dan pokok ni adalah lebih daripada 120 kaki tingginya di setiap pohonnya lah. Dan dia akan berada di kawasan, kalau di Kedah ni, biasanya dia akan berada di kawasan hutan di sempadan dengan Thailand, di Tasik Pedu, di kawasan hutan di Tasik Bube, di Gunung Jerai, di Baling dan kawasan Baling, dan di sekitar Tasik Banding di Perak, dan juga ada sebahagiannya di belah Terengganu dan Pahang. Itu kawasan-kawasan yang utama lah yang pohon-pohon tualang ini berada. Pokok tualang menjadi terkenal kerana serangga lebah. Lebah yang bersarang di ranting pokok tualang menghasilkan madu yang terbaik di dunia. Madu ini dikenali sebagai madu tualang. Lebah punya madu, tetapi tualang yang mendapat nama. Madu dari pokok tualang terhasil dari madu bunga dan herba yang tumbuh di dalam hutan. Kembara Magica Flora akan membawa penonton meneroka hutan sekitar Tasik Gubir, Ulu Muda dalam daerah Sik Kedah. Mari kita intai lebah-lebah yang bersarang di pokok tualang. Madu lebah dari pokok tualang terkenal bukan sahaja di Malaysia, Thailand, Indonesia dan ada ramai pembeli dari Singapura. Kalau tidak disebabkan oleh lebah, pokok ini hanya dianggap sebagai pokok balak biasa. Pokok tualang ialah pokok nadir yang akan pupus sekiranya tidak dijaga. Ini kerana kegiatan pencerobohan pembalakan tidak mengenal pokok eksotik dan tidak menghiraukan akan keunikan pokok ini dari sudut ekopelancongan Malaysia. Kenapa pokok tualang menjadi pilihan lebah? Madu lebah bukan sahaja diminati oleh manusia, tetapi oleh binatang buas di dalam hutan seperti beruang.
Batangnya yang besar dan licin itu sukar dipanjat. Mungkin sahaja sukar bagi binatang, tetapi bagi manusia yang berakal ini, 1000 ikhtiar telah dijalankan untuk mendapatkan madu itu. Pokok tualang yang disukai oleh lebah ini, pokok yang tinggi. Yang keduanya, pokok ini tidak terlalu lebat daunnya. Jadi sebab dia lebah tualang ini dia memerlukan cahaya UV atau ultraviolet, cahaya matahari yang diperlukan untuk tumbesaran anak dia. Keduanya untuk cahaya masuk ke dalam sarang tadi agar bila lebah tadi mengipas madu yang telah dituangkan ke dalam sarang tadi, dia dikipas oleh sayapnya untuk mengeluarkan kandungan air. Jadi jika daunnya lebat, cahaya tak masuk ke dalam, sedangkan lebah dah bekerja keras mengipaskan sayapnya untuk mengeringkan air tadi, tapi hasilnya tidak memuaskan kepada hati lebah tersebut. Jadi untuk mendapatkan itu sebabnya dicari pokok yang tinggi supaya dapat cahaya, dan dicari pula pokok tadi tidak terlalu banyak daunnya. Segala persiapan, peralatan semuanya dah sedia. Jadi saya akan bawa anda masuk jauh ke dalam hutan. Kita akan melihat kawasan pokok tualang di mana madu tualang diambil. Ekspedisi Majika Flora bertolak dari Pengkalan Tasik Gubir, Ulu Muda Sik Kedah dengan menggunakan bot. Selama 90 minit perjalanan mengharungi air sungai yang jernih. Sungai dan jeram ini terbentuk apabila kawasan sekitar ditenggelami bagi membentuk tasik buatan dan empangan muda. Di kiri kanan, seolah-olah pulau-pulau kecil yang bersambung-sambung. Untuk ke lokasi pokok tualang, saya perlu menaiki bot ini dan perjalanannya lebih kurang sejam setengah. Harapnya cuaca akan cerah sampai ke malam kerana pada waktu malamlah madu tualang ini diambil. Kemudian ekspedisi Majika Flora mengambil masa 3 jam lagi berjalan kaki ke pokok tualang yang dimaksudkan itu. Selepas menaiki bot tadi yang perjalanannya selama sejam setengah, saya perlu melalui jalan hutan ini pula. Dan perjalanan itu lebih kurang sejam. Menyaksikan aktiviti mengambil madu ini sangatlah sukar. Apabila hujan turun, bukan sahaja perjalanan ke situ berhadapan dengan bahaya, malah binatang kecil seperti pacat sentiasa menunggu mangsa untuk menghisap darah. Adalah difahamkan, waktu yang sesuai mengutip madu lebah adalah ketika malam gelap di bulan Disember hingga Mei. Ketika itu, bunga-bunga herba di dalam hutan sedang mekar. Dari kem tadi, selesai berehat semua. Sekarang saya meneruskan lagi perjalanan untuk pergi ke pokok tualang. Dan perjalanan ini pula mengambil masa lebih kurang setengah jam je. Lebah ini memakan nektar dari bunga, kemudian mengolah di dalam tubuhnya menjadi madu. Madu yang berwarna cerah adalah diambil dari nektar yang sama. Kepekatan madu berdasarkan kematangan madu ketika diambil. Madu yang matang lebih pekat dan berwarna kekuningan. Selepas madu diambil, ia akan ditapis di sini dan kemudian madunya akan terus masuk ke dalam bekas yang telah disediakan. Pencari madu lebah
sudah bersedia dengan pelbagai risiko. Lebah ini bersarang di ranting-ranting pokok tualang yang tinggi. Pada satu-satu pokok, terdapat berbelas, bahkan mencecah puluhan sarang lebah. Pencari madu lebah pokok tualang seperti ada persefahaman antara mereka. Tidak pernah terjadi pergaduhan kerana merebut pokok tualang. Bersama saya ialah Cik Muhammad Nawawi bin Haji Abdullah, seorang pengambil madu yang berpengalaman lebih daripada 30 tahun. Abang Nawi, boleh Abang Nawi cerita macam belakang ni pokok tualang, berapa ketinggian pokok ni? Pokok ni lebih kurang kita katalah dalam 180 kaki tinggi dia. Tapi kalau nak keluar dahan tu lebih kurang jarak dia 40 kaki. Satu dahan ke satu dahan tu dia kena buat tangga asing-asing. Dia risiko dia tu banyaklah sikit kan. Biasanya berapa sarang lebah yang ada untuk satu pokok tualang ni bang? Selalunya lebih kurang 40 sarang, 60 sarang. Kalau sebelah pedu dia banyak. Sebelah pedu kadang-kadang sampai 100 sarang lebih pun ada. Kalau sebelah pedu, kalau sebelah hulu muda ni macam tu lebih kurang. 40, 60, 30 macam tu lah. Kita nak mengambil tak nak lebah tu ngacau kita. Macam mana cara tu? Alat dia kita pakai baju, kan, kita pakai baju tebal sikit lah kita kata. Pakai tarbus, tekin semua cukup. Lepas tu pakai jamur. Lepas tu masa nak ambil sekali lagi ni, kita kata macam ni. Kita kata jintan manis turun dengan lemah lembut lah. Madu ni, khasiatnya madu lebah tualang ni memang bagus. Dan kandungan dalam madu atau molekul-molekul dia yang terdapat di dalam madu ni terlalu banyak. Kajian yang dilakukan di dalam makmal menunjukkan kesan sitotoksik yang berlaku ke atas beberapa jenis sel kanser yang dikutul. Madu lebah sangat baik untuk kesihatan dan berkesan untuk perubatan. Madu lebah mengandungi antioksidan, anti-inflamatori dan anti-kanser. Sudah ada bukti pengidap kanser sembuh setelah mengamalkan madu lebah. Koloni lebah terdiri daripada Apis dorsata, Apis florea dan Apis cerana. Lebah yang membina sarang di pokok tualang ialah jenis Apis dorsata, iaitu lebah hutan. Lebah akan menghasilkan madu, royal jelly, lilin iaitu zat perekat dan debunga iaitu bee pollen. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu FAMA telah menubuhkan rumah madu di Kuala Nerang di dalam daerah Padang Terap, Kedah. Inilah satu-satunya rumah madu di Malaysia yang mengumpul madu asli dari pokok tualang. Menurut Encik Azmil Ishak, pegawai FAMA daerah Padang Terap, madu pokok tualang yang dikumpul di situ akan disahkan keaslian melalui satu alat khas. Madu yang dibawa balik ke rumah madu akan melalui proses ujian kandungan madu, air dan gula, di samping ujian aroma, warna, kepekatan dan citarasa madu. Daripada mana datang madu-madu yang ada kat sini? Okey. Sebenarnya madu-madu tualang ini dihantar daripada pengumpul dikumpulkan oleh pengumpul di hutan dan dibawa ke kita FAMA dalam bentuk tong ni. Lepas daripada tong ni baru kita akan pindahkan ke dalam tong yang besar tu. Proses pertama yang kita lakukan ialah kita daripada tong yang kecil sana kita akan tapiskan dalam penapis ni. Ini penapis yang paling kecil. Okay. Ini kita tong-tong penyimpanan madu dalam ni. Kita tapiskan supaya kita asingkan benda asing yang terdapat di dalam madu. Contohnya seperti kita ada pucuk-pucuk pokok ataupun dengan lebah-lebah yang terdapat dalam madu semasa ambil sarang tu. Jadi kita tepikan supaya kotoran tu dia lekat di sini. Jadi tujuan dialihkan daripada botol kecil ke sini untuk diperam lagi? Kita panggilkan sebagai penyimpanan dalam ni. Penyimpanan maksudnya kita daripada madu sana, simpan dari sini kita akan proses supaya buih-buih dalam madu tu akan naik, kita akan buang buih tu.
Saya dah sampai pun di Kulim. Saya akan berjumpa dengan pengusaha madu tualang. Seorang pengusaha madu lebah dari Kulim Kedah berpegang dengan pendirian. Katanya, jangan dipuji sebelum dicuba kerana madu berbeza rasa. Jangan dibeli seumur hidup jika tidak terbukti keasliannya. Tuan Haji Sadri Muhammad Tisan mengusahakan madu tualang 3. Khazanah Hutan Nusantara, penawar penyakit zahir dan batin. Sekarang saya berada di tempat memproses madu yang telah dicampur dengan pelbagai jenis herba yang bagus untuk kesihatan. Jom kita jumpa dengan Tuan Haji. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni saya tengok banyak tong-tong. Apa yang ada dalam tong besar ni Tuan Haji? Yang ni seperti kita ketahui, madu dalam negara kita sesuai untuk kita. Kerana Allah Ta'ala menciptakan semua berpasangan. Penyakit tadi, pasangannya ubat. Jadi ubat yang pertama diciptakan Allah adalah madu. Dan yang keduanya, habatus sauda. Cara untuk memproses madu habatus sauda ni, saya masukkan habatus sauda ke dalam politank. Dalam politank ni, kemudian saya masukkan madu secukupnya dan saya peram dengan madu selama beberapa tahun. Kemudian setelah diperam beberapa tahun, baru ditapis semula dan dibotolkan. Begitu juga dengan herba-herba yang lain. Contohnya madu untuk barah diperam dengan herba barah. Madu untuk resdung diperam dengan herba resdung. Dan madu untuk tenaga atau misalnya untuk IQ diperam dengan 7 makanan sunnah. Dan ada beberapa lagi yang bersangkut paut dengan kesihatan. Caranya saya tidak masak dan tidak di mesin. Hanya herba ni dalam keadaan kering, dikeringkan dulu, sudah tidak ada air, baru kita peram dengan madu. Kerana madu ini dia tak boleh bercampur dengan air. Jadi herba tadi kering. Jadi kelembapan madu saja yang menarik enzim yang ada di dalam herba tadi ditarik oleh enzim madu dan menyatu dengan madu. Baru dia punya khasiat itu dapat hasil yang sangat memuaskan untuk kesihatan. Dengan kepakaran dan caranya yang tersendiri, Tuan Haji Sadri telah mengolah madu untuk perubatan dan kecantikan. Katanya, madu adalah ubat yang turun bersama Wahyu Surah An-Nahlu ayat 68 hingga 69 yang bermaksud mengamalkan madu adalah seruan Allah dan sunnah Rasulullah. Madu sangat berkesan mengeluarkan asid dan toksin dari dalam tubuh manusia. Meminumnya, tubuh akan bertindak balas apabila badan terasa panas, termuntah, cerit-berit dan kulit rasa gatal. Namun apabila terus meminumnya, akan dapat merasai kesannya. Menurutnya, madu tualang cair dan rasa masam manis. Sekiranya madu didatangi semut, tidak bermakna madu itu tidak asli. Ini kerana ketika lebah mengumpul madu bunga, di antara bunga-bunga tersebut adalah dari pokok yang buahnya manis yang disukai semut. Oleh itu, semut juga suka madu itu. Tuan Haji Sadri berkata, kepekatan madu tualang asli bergantung kepada perubahan suhu dan cuaca. Jika madu terdedah pada suhu panas, madu itu akan menjadi pekat. Dan jika berada di dalam suhu sejuk, madu itu akan menjadi cair. Ini kerana kelebihan yang ada pada madu itu dalam menyerap oksigen. Dalam balang ni berisi dengan madu lebah tualang. Dan madu lebah ni sudah berusia hampir 8 tahun. Bau sikit. Masih dalam keadaan yang sangat elok. Memang madu lebah tualang ni tahan lama. Madu akan berwarna gelap jika disimpan lama. Suhu di hutan Khatulistiwa adalah sederhana dan madunya cair kerana tinggi kandungan air. Rasa, warna dan aroma berubah mengikut cuaca dan musim. Madu adalah penawar bagi penyakit, racun bagi kuman. Namun madu dari pokok tualang adalah yang terbaik, terhasil dari kejadian alam semula jadi. Biar tumbuhnya di rimba belantara, pokok tualang tetap menjadi mahligai sang lebah menghasilkan madu terhebat di alam ini. Jumpa lagi di Majika Flora.